Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik Podcast. Aku tak tahu hari ni episod ke berapa, tapi hari ni special sikit. Kenapa special? Sebab aku bawa seorang YouTuber yang aku rasa boleh tahan juga orangnya, cerita seram juga. Okay, nanti aku rasa biar dia kenalkan diri dia sendiri lah Tapi sebelum aku nak kenalkan YouTuber yang aku nak maksudkan ni, biasa korang kena bantu aku dulu. Bantu aku share, like, komen dan subscribe channel Anas Rahmat ni guys. Kan? Jangan lupa tekan loceng supaya korang tak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru daripada aku. So, selai intro dulu, let's go. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alright Cap, selamat datang Cap ke studio Anas Rahmat ni. Studio yang panas-panas ni gentung ni. Panas? Tak adalah. Panas. Aku yang panas tengok kau ni Cap. Panas ni cik. Alright guys, yang mana tak kenal, yang mungkin aku rasa ramai yang kenal. Kalau dalam channel aku ni, aku rasa ramai yang kenal kau Cap. Alhamdulillah. Kalau ramai ni kenal, alhamdulillah lah. Sebab selalu nama kau naik kat dalam aku punya grup dulu. Oh ya ke? Selalu ni Okay guys, biar Cap kenalkan diri dia dulu siapa. Okay Cap, kenalkan Cap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai semua, saya Cap, si tukang cerita. Hari ni saya berada di Malam Mistik. Terima kasihlah Anas kerana sudi menjemput saya dalam podcast Malam Podcast Malam Mistik Podcast. Malam Mistik Podcast. Silap lah cakap. Sebenarnya Cap, aku rasa berbangga Cap bila ada kawan-kawan YouTuber aku yang datang ke sini kan. Aku sebenarnya berbesar hati. Kalau orang yang datang tu orang luar pun aku berbesar hati, apatah lagi kawan-kawan YouTuber aku yang datang. Iyalah, betul lah tu kan. Alright Cap. Malam Mistik ni Cap, kita ada satu style. Alright. Ada satu style yang siapa pun datang dekat Malam Mistik ni aku akan tanya soalan. Okey. Tapi malam ni dia lain sikit. Okay. Sebab biasanya aku akan tanya kau takut hantu ke tak. Itu normal lah. Normal punya aku punya style lah. Tapi hari ni dia lain sikit. Sebab hari ni aku nak bagi kau 10 soalan. Tapi kau pilih satu je. Satu je. Kau jangan terkejut. Aku ingat show ni 3 hari. Tapi kau kena pilih melalui cabutan bertuah jap. Dalam ni aku dah siapkan dah ni. Dah ada ada beberapa soalan. Sebenarnya ada 10 soalan. Tapi ada banyak lah. Kau pilih salah satu je. Alright. Pilih jap. Soalan-soalan ni sebenarnya common lah yang orang akan tanya. Alright. Ambil satu. Okay, kau buka sendiri. Okay. Soalan ni Soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Okay, jap. Okay, ni soalan nombor 10. Kau baca sendiri jap. Kalau diberi peluang untuk uji nyali, kau nak join tak? Uji nyali Okay, sebelum kita start cerita, kau kena jawab soalan ni dulu jap. Okay. Uji nyali ni yang kena duduk sorang-sorang. Ya, duduk sorang-sorang kan. Dekat tempat sunyi tu. Mungkin sejam 2 jam ke kan untuk uji keberanian kau. Okay. Dia panggil hantu datang jumpa kau. Aku ni belum jawab, kita bismillahirrahmanirrahim dulu kan. Jawapan ni agak soalan ni agak mencabar bagi saya. Di mana untuk pengetahuan Anas dan juga para penonton semua, saya ni kalau duduk rumah sorang-sorang pun dah seriau. Lagi lah nak suruh saya uji nyali, memang tidak lah kan. Saya kalau boleh, kalau diberi 10 juta sebelah dengan uji nyali sebelah, saya diberi 10 juta untuk buat uji nyali ni pun terima kasih lah saya cakap. Tolak terus Saya tolak. Sebab entahlah, bukan jenis saya lah untuk menguji keberanian saya untuk itu. Tak perlu kot. Saya rasa tak perlu kot. Kalau yang mungkin dah nak buat uji nyali ke apa, yang tu terpulang pada anda lah. Tapi ni pendapat peribadi saya rasa saya takut. So jawapannya no untuk uji nyali No. Dah dengar kan jawapan daripada Acap kan. No kepada uji nyali. Alright Cap. Okay. Ini berapa banyak cerita Cap nak cerita Cap? Betul lah. Mungkin ada 3-4
Part gitu kot. Tapi cerita dia ada pendek-pendek, ada yang cerita panjang, ada yang cerita pendek. Okay, layan Cap, layan. Okay, Cap, cerita yang pertama dulu Cap. Go on. Alright. So cerita yang pertama ni dia berlaku sewaktu aku sekolah. Saya sekolah lah. Sekolah menengah. Sekolah rendah jarang kot nak tahu benda-benda macam ni sebab kita sekolah rendah tak fikir apa pun. Betul. Sekolah menengah ni kita sebelum memang bercita-cita nak sekolah asrama. Sekolah asrama penuh, tapi rezeki tak menyebelahi di mana kita hanya dapat masuk sekolah. Masa tu dia panggil apa, sekolah premier. Sekolah premier Kalau semua nak tahu, saya adalah bekas salah seorang pelajar Mata Tawakah English College. Isi. Isi. Oh, isi juga. Oh, malam kita masih isi juga. Okay, go on. Kan, tapi saya adalah dari kalangan orang luar bandar. Okay. Dan saya berkelayakan untuk duduk di asrama pusat dia lah. Asrama tu terletak betul-betul di hadapan sekolah setak atas. Dulu dipanggil Mawar, sekarang dipanggil Yayasan Warisan Johor, tak salah. Mawar tu okay, yang belah depan tu memang Yayasan Warisan Johor. Rasanya Mawar tu tak tahu ada lagi ke tak ada. Tapi betul lah, memang bawah tu Mawar lah. Depan tu dipanggil Mawar. apa yang tempat training JDT. Ya betul, kan? betul. Okay. Ada Jaru pun atas tu lah kita punya asrama. Jadi tingkatan 1 dapatlah masuk asrama. Memang seronok lah. Seronok pada awalnya, tapi dalam masa yang sama homesick juga. Okay. Seminggu awal duduk sana tu alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi macam biasalah, macam biasa kenalah junior kan, adat lah duduk asrama ni, kena bully, kena apa tu biasalah. Gosok baju lah, apalah. Right. Ni kisah yang pertama lah, yang minggu tu je 2 kali babe aku kena. Minggu tu 2 kali aku kena. 2 kali Yang pertama tengah tidur. Rasanya dalam lebih kurang dalam pukul 2 lebih macam itulah. Tengah tidur tiba-tiba terasa macam seram, sejuk, macam sejuk tau malam tu. Sejuk dan kita pun nak tarik selimut lah. Masa tu kita pakai selimut yang lama tu, yang warna merah, ada kerawang-kerawang, yang kalau kita selimut pun masih sejuk juga. Okay, tahu yang nipis tu kan. Kampung-kampung banyak kan. Okay, faham. Yang dekat kampung dia tu. Tu tarik. Bahasa nak tarik selimut tu. Okay. Membayangkan kepada para penonton semua dan juga Anas, kita punya dorm ada boleh memuatkan lebih kurang dalam 36 orang. Katil double decker, dia cantum 2, so jadi 4 lah. Dan katil saya berdekat-dekat dengan toilet. Dengan bilik mandi, bilik basuh baju, semua dekat dalam tu lah. Asrama saya tak sama dengan asrama sekolah lain. Asrama sekolah lain dia bangunan sekolah. Tapi macam asrama saya ni dia bangunan macam lebih kurang macam rumah banglo, tapi dia ada 2 wing. Memang itu adalah dulu katanya dulu itulah tapak penyiksaan untuk tentera Jepun menyiksa orang kat situ. Okay. So tidur macam biasa. Selang 2-3 double decker tu, tempat member lah, nama dia Jebon. Panggil dia Jebon. Okay. Jebon ni badan dia besar. Dah agak dah kan. Tiba-tiba nampak macam ada bayang-bayang hitam kat situ tau. Bayang-bayang hitam tu tengah duduk macam ni. Macam askar duduk tu, dia duduk macam ni. Itu yelah tu pertama kali nampak benda macam tu. Apa benda ni kan? Tu tengok, baru tiba-tiba dia macam pandang kat kita tu macam keadaan yang marah, dengan mata dia merah. Jadi saya pun apa benda ni kan? Kita dah pergi gigit tutup lah muka kan. Gigi gini. Lepas tu kita masa tu tak tahu nak buat apa. Gigi. Ya Allah Seriau kan. Dah tak boleh nak keluar. Kawan cakap bacalah ayat kursi. Memang dah tak ada. Keras tu kot. Memang keras kat situ. Lepas tu kan tadi saya cakap simut tu nipis. Simut tu nipis, dia boleh nampak lah pergerakan benda tu tau. Dia bergerak bukan macam manusia gerak jalan gitu. Dia bergerak macam ni. Je tu. Macam transition. Macam transition. Ya betul. Kan saya tak tahulah kalau orang lain jalan nampak dia melayang ke apa tak, tapi saya nampak macam dia macam tu. Dan akhirnya benda tu ada kat depan. Benda tu akhirnya ada dekat depan saya. Kan. Lepas tu tiba-tiba macam bau telur tembelang. Busuk ni apa ni, tolonglah ya Allah, pergi kan gitu kan. Tiba-tiba dari belakang ada orang. Itu kan. Aku buka pelan-pelan.
Punya member aku. Hmm. Member saya kat depan berdiri. Benda hitam tu Member member sebenarnya. Lega juga kan lega. tu. Macam kau tahu, saya pun tengok lah kat belakang tu, kat katil tu. Apa? Kau kenapa? Dia kata. Tadi aku nampak ada benda ni. Apa lah? Jom teman aku. Sakit perut lah. Cakap, habis yang tadi aku baru tembelang tu kau lah. Yelah aku terkentut. Oh dia punya bukan hantu. Celaka kau je Bon, aku cakap kan. Buat benik je lah. Tahu tak apa. So dia pergi toilet. Saya pun tunggu kat luar. Tunggu dekat depan pintu toilet tu ada tempat orang kencing berdiri. Tapi dah tak pakai lah. Dia tu memang bersih lah. Kita orang jadikan tempat tu letak baldi apa benda semua. Duduklah kat depan tu. Masa tu tak ada handphone, tak ada apa, duduk melanguk gitu. Tu tengah duduk melanguk tu, tiba-tiba terpandang keluar. Tahu tak Nas nampak apa? Jebon tu tengah duduk tidur syok dekat luar. Lah. Yang mana tu Jebon yang betul ni? That's why lah. So, saya pun macam tu, macam aku nak pergi tengok kat dalam tu ke macam mana ni? Member satu lagi kat Member sini satu lagi tengah tidur ni. Kan? Mana so, kita memberanikan diri. Bon, kau dah settle belum Bon? Itu. Bon, kau jangan main-main Bon. Itu kan. Tu diam. Diam. Masa tu lampu cuma buka dekat jamban tu je. So agak malap lah. Tubuh bangun. Bon, tutup pintu. Kosong babe. Seorang. Lepas tu dekat ujung sana, dekat tempat mandi, ada satu lembagi hitam tengah berdiri, tengah memerhatikan aku. Berlari babe. Berlari keluar, pergi kat Jepun tu peluk. Betul lah tu. Betul itu memang betul Jepun lah. Sebab bau dia aku kenal. Habis yang kejut kau tu siapa? Aku tak tahu. Sampai sekarang benda tu misteri. Tu pergi kat Jepun tu, kau ni kenapa peluk-peluk ni? Tolong abang. Aku dah tak nak cakap apa dah. Tak boleh nak cakap apa. Tolong apa tolong. Tu memang keadaan kecoh sikit masa tu. Ada senior tu katil atas dia turun. Apa hal? Buka lampu memang betul lah Jebon tu ada kat situ kan. Tadi. Apa tadi? Ni nampak benda ni kan. Senior cakap, dah. Tidur sini. Tidur sebelah Jebon. Tidur. Esok demam babe. Esok demam. Seminggu je duduk. Jebon punya pasal. Besok ni cerita kat Jebon. You kau, aku bangun kejut kau. Aku tidur sedapnya. Tak ada maknanya aku nak kejut kau. Dia nak bagi salam pengenalan pun kat kau. Jebon cakap macam tu pula. Okey. Masa tu kau umur berapa tu Jap? Baru 13. Maksudnya tingkat 1 lah. Maksudnya betul-betul fresh lagi lah. Memang tentang benda-benda macam ni kita tak masuk akal lagi lah. Betul lah kata Jebon salam perkenalan kan. Sebab kita tingkat 1 kan. Itu baru nak hi, we are here dia kata kan. Macam hi, kita member kan mungkin lah. Alright. Tapi jumpa Jebon jumpa benda macam itu Gila lah memang. Nak kata dia macam nak benda tu dia punya wujud dia tu macam asap macam tu tau. Asap hitam tapi mata dia merah dan dia punya vibe tu, punya remang tu sampai ni. Betul. Sampai naik kat belakang ni tau. Sampai ke kepala kan. Sampai ke kepala tu. Tapi bila bercakap soal sekolah isi ni Jap. Sebab sebelumnya ada seorang YouTuber jugalah. Dia pernah collab dengan aku jugalah. Okay. Siapa nama dia Bobo. Dia pun cerita juga pasal sekolah isi. Bobo Bobo. Dia mungkin junior kau kot. Mungkin lah. Okay. Tapi dia cerita sekolah yang sama dengan kau lah ni. Dia pun junior. Benda yang sama juga. Dia cerita keadaan yang sama juga. Maksudnya bukan memang keras lah sekolah kau ni sebenarnya. Dia cerita dia macam ni Nas. Macam kita selalu dengar cerita sekolah kita ni bekas tapak tentera Jepun lah apalah. Sekolah macam isi dia memang tertulis dalam sejarah. Dah tertulis dalam sejarah di mana sekolah ini pernah dijadikan hospital dan juga pusat tahanan untuk tentera Jepun ni. Maksudnya bukan spekulasi. Bukan spekulasi memang tu. Tapi sebenarnya kalau kat sekolah kita orang tak pernah nampak pun askar Jepun kawat ke apa, tak pernah pun. Hantu tu tak pernah pun. Mungkin yang kalau di isi ni dia punya urban legend dia apa yang nama cikgu tu tak ingat lah. Tapi memang ada orang nampak cikgu yang zaman kolonial punya tu berjalan dekat sekolah tu. Ya ke? Tu urban legend dia yang diceritakan temurun-temurun kepada kami lah.
Menarik. Aku rasa aku kena ada satu slot sekolah isi ni dah. Banyak kisah sekolah isi ni. Kalau nak panggilkan member Kan menarik kan pasal sekolah isi. Ganas juga sekolah isi. Aku tahulah banyak sekolah, tapi bila kau cakap pasal sekolah isi ni, dia ada, senang cakap, bukan spekulasi pasal orang Jepun. Dia pernah jadi tahanan tu, orang Jepun pernah jadi hospital. Kan aku rasa macam, yelah selama ni kita dengar sekolah ni, sekolah tu, spekulasi je lah. Siapa-siapa pun boleh cakap. Kita pun tak tahu kan betul tidak kan. Tapi this is the fact, fakta yang memang tak boleh sangkal. Memang sekolah tu. Korang tak takut ke kat sekolah tu kan? Soalannya kan. Okey jap, sambung jap. Okey. Minta maaf kacau sikit. Seminggu selepas kejadian tu, aku pun dah kebah daripada demam. Kita orang masa tu masih dalam orientasi kan. Kita kan sebulan tu memang orientasi lah. Dan pada ketika orientasi yang ni adalah kali yang terakhir. Masa tu hari Sabtu malam. Malam minggu Sabtu kita orang duduk asrama ni memang boleh buat apa sajalah, aktiviti yang bebas lah. Betul. Jadi senior panggil budak-budak junior ni, kata korang semua kena cari nama senior. Kena kenal senior ni semua, tapi bermula jam 12 malam. Kau kalau senior tu dah tidur, nasib kau lah kau kena kejut dia sampai kau dapat. Dan aku nak nama tu pukul 3 pagi tu bagi kat aku. Dia ketua pada senior ni semualah. Baiklah. Aku pun, kita pun ikut je lah. Habis nak buat macam mana kan. Kejap lagi kena duduk setengah, satu malam, satu hal pula. Ikut je lah. Dah ambil nama apa semua. Ada seorang budak ni, kita orang panggil dia Tora. Dia budak dia agak lembut sikit lah kan. Dah habis ambil nama semua tu, nak tidur lah. Nak tidur. Lepas tu aku nampak Tora ni. Saya nampak Tora ni dia tengah nak masuk toilet. Tora ni jenis orang dia suka pakai t-shirt, tracksuit sekolah. Sebab dia tak ada tracksuit lain, tracksuit sekolah je dia ada. Lepas tu dengan t-shirt dia yang gedobo besar, pakai kopiah. Dia sentiasa pakai kopiah. Pergi mandi pun pakai kopiah. Aku pun tak tahu kenapa. Ada orang macam tu. Zaman aku sekolah pun ada juga. Tak apa, teruskan dengan cerita kau tu. Okey. Lepas tu masa tu malam-malam lain kita tak boleh tidur kat dorm orang lain. So malam tu kita dibenarkan. Suka tingkau lah kau nak tidur kat mana. So saya tidur dekat dorm tu, kita panggil dorm 4. Tidur kat katil atas. Lepas-lepas dah habis tu semua, duduk atas sambil borak-borak. Lepas tu pelan-pelan member kita pun tidur. Jadi masa tu saya tengah baring, saya kat tengah-tengah baring macam ni lah, nak layan mata. Kali nampak Tora. Tora keluar daripada toilet. Kan, Tora keluar daripada toilet. Dia senyum menyeringai ke arah saya. Dia sedap jalan tu kan, macam tu. Dia keluar dia jalan. Tora jalan keluar. Lepas tu Tora ni nak pergi mana kan. Yalah, tak apalah, biarlah dia. Kali yang peliknya, dia keluar ni, aku nampak dia, saya nampak dia keluar daripada dorm. Lepas tu dia turun ke bawah. Nampak dia belok ke kanan lah. Dan tak sampai beberapa minit, Tora yang lagi sekali Tora ni keluar daripada dorm yang sana. Keluar daripada dorm yang sana, dia tengah berlari nak dengan bawa dia punya buku yang kita orang kena ambil nama senior tu. Dia keluar daripada sana. Lepas tu Tora ni datang lah. Tora ni memang kat dorm 4 dan kita orang tidur dekat dengan loker Tora. Tu Tora datang. Baju yang sama Dia punya baju semua sama. Dia masuk kat loker, dia letak. Cap, kenapa tak tidur lagi? Dia cakap begitu. Kau macam mana boleh keluar kat sana Bukan kau turun bawah ke tadi? Tadi bukan kau keluar daripada toilet? Aku buah habis lepas urut Abang Boga lah. Confused kan? Menyerupa babe. Hantu raya ke apa? Aku tak tahu tak. Yang paling best tu, dia sempat lagi tu dengan pakai kopiah dan jalan senyum kat aku macam tu. Dia cakap apa? Wah. Iki Tapi yang lepas tu aku tak demam lah. Aku macam fine. So memang betul-betul salam pengenalan lah ni. Kan? Dan selepas itu, sepanjang lah saya duduk dekat asrama tu sampai tingkatan 3. Tingkatan 3 tu ada problem sikit kat asrama. Saya keluar dan saya masuk semula tingkatan 4. Dan selepas tu adalah kejadian, tapi tu kejadian tu berlaku kepada member-member. Lepas tu ada kejadian yang hanya terkena gangguan macam bunyi-bunyian. Tak ada yang ekstrim lah. Member ada juga yang kena yang agak ekstrim juga. Tapi
uh, nak cerita mungkin nanti kot ada satu slot tentang menarik tu. Nanti Ya. aku panggil lagi. Datang panggil lagi. Kau balik JB datang lagi. Kan. So itulah antara pengalaman yang masa saya junior lah. Junior kat isi Junior kat isi. Kalau seingat kau lah Cap, okey, masa tu kau tingkatan 1. Tahun berapa Cap? Saya SPM 2006. Dan satu masa tu 2002 kot. 2002. Lebih kurang 2002 lah. Awal 2000. Legend isi ni Memang legend babe. Legend. Sampai sekarang pun kalau saya balik Johor, saya mesti lalu depan sekolah cerita kat anak. Sampai anak saya cakap apa? Dah lah daddy, dah tahu dah cerita tu. Dah banyak orang cover dalam YouTube yang dia kata kan. Dah tahulah ni sekolah daddy je, ni sekolah daddy dia kat situ. Tapi cakap pasal isi, aku ada seorang dia cakap dengan aku dalam sekolah, dalam satu tempat tu ada satu portrait Sultan Abu Bakar. Kalau aku tak tahu, aku tak sure lah. Oh, potret Sultan Abu Bakar tu ada kat dalam muzium sekolah kami. Lepas tu ada, dia kata kalau betul-betul tengok portrait tu, kadang-kadang portrait tu dia boleh nampak macam bergerak. Ya ke Cap? Ada orang pernah cerita lah benda ni. Dia macam inilah Nas Benda tu sebenarnya potret is potret. Benda tu benda mati. Kan? Okey lah, pernah dengar tak optic illusion? Optic illusion kalau kita memandang tepat pada satu titik tersebut, so kita akan terasa benda tu akan bergerak. Faham. Sebabnya aku tak tahulah ni pribadi saya lah Okay. Potret Sultan Abu Bakar dia seakan-akan macam ada sesuatu tarikan yang kita nak merenung potret dia. Sebab itu adalah potret yang mungkin original. Sebab memang cantik sangat potret tu. So kalau bila kita tengok potret tu, memang kita akan pandang ke mata dia tau. So bila kita pandang ke mata dia, macam saya cakap tadi lah, itu ada satu titik yang akan menyebabkan benda tu bergerak. Dan bila kita begini, kita nampak macam potret Sultan Abu Bakar tu tengah melihat kita merenung dan mengikut mana arah kita pandang. Betul faham. So sebenarnya tak ada pun apa-apa perkara mistik pun yang berlaku kat situ sebenarnya. Cuma adalah optic illusion je lah. Optic illusion. Dia potret tu one to one size dia. Size dia letaklah one to one sangat. Dia besar jugalah. Size dalam double A3 kot besar dia gantung. Dia bergantung, tak silap saya masa tu dekat bawah tu adalah piano dia. Tapi yelah gambar one to one lah. Maksudnya betul-betul sebiji Sultan Abu Bakar yang dia pakai, dia punya crown. Kalau diberi peluang aku nak pergi tengok lah potret tu. Tak tahulah boleh masuk ke tak. Itulah kan. Itulah kalau diberi peluang lah. Mana tahu ada cikgu sekolah menengah isi ke apa, PMG ke kan. Nak bawa aku pergi masuk, tunjuk aku besar hati nak pergi tengok sini. Kan. Sebab unik lah benda tu. Bagi aku unik lah. Kan? Bila ada orang cerita pasal potret tu dengan aku ala-ala kau adalah salah seorang alumni isi. Aku pun tanya lah. I am isi all boys. Isi all boys kan. Alright Jai, sambung kejap dengan cerita seterusnya. Cerita kedua saya ni, saya nak bawakan pengalaman saya ketika saya menguruskan jenazah sebenarnya. Menarik Cap. Kita untuk pengetahuan boleh kita selit sikit Boleh silakan. Untuk pengetahuan semualah para penonton, Situkan Cerita sekarang ni bukan tukar lah. Kita tambah sikit format kita, di mana dalam kenapa saya nak tambah format ni adalah disebabkan mama saya lah. Mama cakap, bagus dah pandai bercerita, tapi apa salahnya kalau beri manfaat pada orang. Betul. Setuju. Nak berdakwah tu bukan sekadar pakai kopiah, duduk kat surau bagi tazkirah. Dengan bercerita pun kita boleh selitkan dakwah. Jadi saya pun tak tahu, saya ni pun bukannya pandai, saya bukannya ustaz, saya baru nak start. Betul. Jadi alhamdulillah saya disusun kehidupan saya tu Nas disusun di mana saya ni berpeluang untuk menguruskan jenazah-jenazah orang Islam ni lah. Terutamanya warga asing kan. So daripada saya menguruskan jenazah warga asing itulah banyak perkara yang saya belajar daripada situ. Okey. Belajar dari segi macam mana, dari segi hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. So kalau kita jaga hubungan dengan Allah tapi kita tak jaga hubungan dengan manusia pun kita akan susah. Betul. Apatah lagi kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah. Betul. Kan? So satu cerita ni yang menyebabkan saya rasa runtun hati lah bila saya uruskan jenazah ni. Agak seram jugalah kisah dia ni. Seram dia disebabkan oleh banyak sangat
halangan sewaktu kami uruskan jenazah dia. Okey. Pada satu ketika kita masa tu tengah meeting ke apa untuk NGO dekat Kuala Lumpur. Jadi saya dapat panggilan daripada Balai Polis Senai. Balai Polis Senai, dan dia kata, Assalamualaikum, saya cakap dengan Cik Ashraf. Nama saya Ashraf, sebab tu orang panggil saya Acap. Untuk urusan rasmi dia panggil saya Ashraf lah, takkan nak panggil Acap kan. Kan tak kena pula kan. Tak kena pula. Kan. Ya betul, saya Cik Ashraf. Dia daripada Khidmat Imigran lah. Ya, saya daripada Khidmat Imigran. Khidmat Imigran ni adalah satu program yang menguruskan jenazah untuk warga asing ni lah. Ni saya ada jumpa, saya ada dapat laporan ni, ada kemalangan ahli Khidmat Imigran ni, dan jenazahnya sekarang ada kat forensik. So macam mana uruskan apa benda semua? Memang kami akan uruskan. Bagilah laporan dia apa benda semua, cik. Okey, so dia pun bagilah kita nombor telefon IO dia, apa benda semua, dekat mana. So biasanya jenazah warga asing ni dia takkan urus macam gitu je. Dia macam mana pun polis akan ambil dan dibawa ke forensik, kemudian dia akan postmortem untuk dimasukkan dekat dalam borang LM10. Kemudian dia ada permit kubur, dia ada banyak lagi lah dia punya Jalan kerja dia lah. Jalan kerja dia banyak, paperwork memang banyak. Dan okeylah, kita pun turun ke Johor Bahru. Turun ke Senai. Pagi-pagi subuh kita terus pergi forensik. Sarapan dan benda semua kat sana, dan kita pergi ke forensik untuk dapatkan dia punya maklumat, untuk dapatkan waris dia. So pergi sana ambil dokumen. So memang, tapi kita dapat kerjasama yang sangat baik dengan pihak polis dan juga dengan pihak forensik lah, hospital. Hospital Kulai masa tu dihantar. Right. Dan kemudiannya untuk mengebumikan jenazah ni, kita kena dapatkan dia punya concern waris, kena dapatkan kebenaran daripada waris di negara asal dia. Kita call waris dia, tak dapat. Kita tak dapat nak kesan waris dia. Kan ada 3-4 number ni tak dapat kesan. Macam mana kita nak dapatkan waris ni? Dalam kita pergi kedutaan. Kebetulan saya memang ada kenal dengan seorang pegawai di kedutaan Indonesia di KBRI Johor. Tak apa-apa pak, saya cuba kesan daripada KTP-nya. Kesan, maaf pak, saya enggak dapat kesan ni pak. Kan tak dapat. Tak tahu kat mana. Itu masa untuk kesan jenazah, untuk kesan waris saja 3 hari Nas. Jenazah ni dekat dalam tu tak dapat nak dia postmortem, tak dapat apa sebab tak dapat concern, tak dapat kelulusan daripada waris. Aku cakap, biasanya kita urus jenazah, sebab saya dah uruskan lebih kurang 100 jenazah warga asing. Kan? Ini yang paling susah Nas. Ini yang paling lama. Kenapa susah sangat ni nak dapat ni? So malam tu ayah saya lah, Cik Amir, dia kata, cuba malam ni kita buat bacaan sikit, minta dipermudahkan urusan semua. Besok pagi Nas, dengan kuasa Allah ni, kita dapat satu panggilan daripada Indonesia. Nombor yang kita panggil tu, kita buat panggilan tu, dia kata, halo, Assalamualaikum, ini siapa ya? Dia jawab macam tu. Oh, saya pun perkenalkan diri saya. Saya sekian nak cari waris nama sekian. Ya, saya warisnya. Kenapa ya dengan bapa saya? Begitu. Saya nak bagi tahu ni yang ayah awak dah meninggal dunia, kemalangan ni. Oh ya. Alhamdulillah, kata dia. Oi. Alhamdulillah Nas, dia cakap. Lepas tu, jadi mau harus apa urusannya dengan saya? Dia cakap, macam ni kita terangkanlah apa yang dia perlu buat apa semua. Ya, nanti saya uruskan kalau itu yang kamu mau. Yalah, tak apa. Dia tunggu dia punya dokumen. 1 hari tak ada, 2 hari tak ada, dekat seminggu dah ni Nas. Jenazah tu macam itu terbiar dalam peti. Kemudian kita pun dapat surat tu melalui WhatsApp, dia hantar PDF melalui WhatsApp. Tahu tak Nas, dalam surat dia kata apa? Terserah kepada Bapa Ashraf mau urusan bapa saya gimana, kerana selama dia berada di Malaysia tidak langsung menafkahi kami sekeluarga di sini. Sedih Nas dengar macam tu. Sedih gila. Aku masa tu runtun air mata aku, menitik Nas baca. Ya Allah, kenapa macam ni sekali ni, cakap kan. Jadi aku cakap dengan minta nasihat daripada pandangan daripada ayah aku. Ya, apalah bang, kita uruskan. Hantar je surat ni dekat kedutaan, tengok kedutaan boleh buat apa. Alhamdulillah lah, sehari kemudian kita dapat surat kebenaran daripada kedutaan untuk kita uruskan jenazah ni. So jenazah ni kita kebumikan saya tak dapat nak bagi tahulah kat mana kita kebumikan. Tapi di Malaysia lah. Di Johor lah. Jadi saya jumpa dengan Pak Cik Jonet. Pak Cik Jonet ni dia pengurus jenazah lah. Dan nak menguruskan jenazahnya pun dah, ya Allah, susahnya Nas.
Kesian, saya bukan nak mengaibkan sesiapa, tidak, tapi ini adalah satu iktibar dan juga pengajaran untuk Betul. kita lah. Kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil kan. Tapi masa nak uruskan jenazahnya tu, orang kata, macam mana nak cerita kalau nak cerita tu rasa macam takut nanti kita langgar komuniti ni pula kan. Betul kan? Kan? Tak apa, cerita je. Dia uruskan jenazah dia tu dengan keadaan lukanya, darahnya yang tak berhenti, Allah. najisnya yang tak berhenti-henti keluar, kemudian dengan keadaan mukanya yang tiba-tiba masa ambil keluar daripada peti okey, bila dah masuk dekat dalam tempat kita nak mandikan jenazah tu berubah jadi lebam hitam. Kan, lebam hitam. Dan kemudian kulit daging ni kalau jenazah baru 2 minggu, dia punya daging dia tak masih pejal lagi Nas. Kan, dia sebab duduk dalam peti ais. Ini kulit daging dia dah mudah nak tercabut. Mudah nak tercabut. Saya tak pernah tengok lah orang uruskan jenazah dalam tempoh 3 jam. Biasa sejam dah settle. Yang ini 3 jam. Sebab kita kena berhati-hati nak mengalirkan jenazah. Fragile. Tapi saya tak masuk dalam lah, sebab saya uruskan dokumen kat luar. Tapi diceritakan semula pada kita, itulah dia. Dan masa nak kafan tu, saya ada waktu itu untuk ambil gambar sebagai laporan saya. 2 kali dia tukar kapan. Sebab darah tu masih, tempat luka dia, accident tu masih keluar. Dan ada daging najis yang keluar. Dan kat telinga dia ni, hidung dia pun masih ada keluar darah lagi. Tak berhenti. Bagaimana? Kalau saya ketika itu meremang tau. Seram dia tu lain macam. Dia punya seram tu lain dengan kita seram jumpa hantu. Dia seram campur-campur kinsapan tu sebenarnya. Betul. Kan? Kita tengok je lah, tengok macam tu. Dan ada nasib baik lah, kita punya pengurus jenazah yang kita bawa daripada Kuala Lumpur tu profesional lah. Dia profesional lah. Kemudian jenazah dia dah dikapankan, dan yang solatkan tu alhamdulillah lah, ada ramai jugalah yang solatkan dia. Sebab ada lagi satu kematian kat situ. Dan satu lagi problem dia, nak bawa masuk jenazah dalam van. Ya Allah, ya Tuhanku Nas. Tahu berapa ramai yang angkat dia? 15 orang. Wih, ramainya. 15 orang yang Orangnya angkat. besar ke? Orangnya besar kau je. Lah, 15 orang yang angkat. Saya tak tahu lah macam mana, sebab saya salah seorang yang angkat. Lenguh ni Nas, tangan ni. Masuk ke dalam van saja. Keluar masuk dekat setengah jam. aral dia Lepas tu tiba-tiba hujan. Lebat. Jadi Pak Junaid kata, kita tak boleh nak kebumikan ni, hujan lebat, tunggulah kejap. Sampai habis lah kok sekotak duduk kat forensik tu. Tunggu hujan lebat. Dalam dekat maghrib tu baru kita lepas-lepas asar tu baru kita boleh dapat nak kebumikan dia. Masa tu hujan dah berhenti sikit. Lagi satu masalah dia, sampai dekat tanah perkuburan, kubur dia dekat ujung lereng bukit. Jauh daripada tempat parking van jenazah ni. Nak angkat lah ni. Nak angkat tinggal sikit je lah orang kat situ. Sebab yang tadi tu adalah juga ahli keluarga orang lain, ada pembantu kita. Macam mana ni nak angkat ni? Itulah kita keluarkan. Mula-mula ada 6 orang. Angkat. Dengan staff-staff saya sekali lah. Angkat. Berhenti. Berhenti kat situ. Tengah-tengah tanah perkuburan tu berhenti letak jenazah ni. Okey, tak apa. Panggil orang-orang yang ada kat situ minta tolong. Daripada 6 orang jadi 8 orang. Angkat baru 3 tapak. Tolong berhenti. Lenguh tangan. Panggil lagi. Ada yang penggali kubur tu daripada sana. Sini lah, tolong, kau duduk sana je. Sini tolong. Siap panggil Siap panggil orang yang gali kubur tu. Datang sini. 10 orang. 12 orang angkat. Lepas tu member sebelah sini, tanah dia macam selut tau, macam jelus lah. Masuk. Jadi sengit. Dia jatuh ke sebelah kanan. Jenazah berguling. Jenazah tu berguling. Asyik bila tak keluar daripada keranda berguling. Satu hal lah nak betulkan jenazah balik, apa benda semua. Ya Allah, nak sampaikan ke kubur dia dekat, ya Allah, dekat 45 minit ada lah. Rasanya lah dah sebab lama sangat. Dah tak terkira dengan waktu. Ya Allah, penatnya rasanya uruskan jenazah ni. Nak masuk lagi satu hal. Dikepakkan kaki tak boleh, ini tak boleh, cuba besarkan lagi, tak boleh juga. Kan? Lalas macam mana tau? Dengan dalam tu banjir, liang lahat dia banjir.
tak boleh ni bang, memang nak besarkan lagi tak boleh. Kalau kita korek lagi ni kiri kanan dah kubur orang. Sebab dia warga asing dan dia tak ada lot untuk dia. So kita, itu adalah ihsan daripada orang yang mewakafkan tanah kuburan. Dia kata bolehlah kau kuburkanlah kat celah-celah kubur orang ni. So kalau dia korek besarkan sebelah sini pun tak boleh, besarkan sebelah sini pun tak boleh, akan mengganggu kubur orang lain. Nak tak nak kena lipat lah kaki dia. Allahu Akbar, subhanallah. Dan selepas itulah Haji Jonet tu cakap, tu yang Haji Jonet tu cakap, yang hablum minallah hablum minannas tu lah yang saya pegang sampai sekarang lah. Dia kata bila kita cerita keadaan jenazah ni waktu hidup apa semua, dia kata itulah yang kita kena jaga, hablum minallah hablum minannas. Sebab kita nak kejar redha Allah tu okey, tak ada masalah. Kita boleh beri amal ibadah, kita boleh minta ampun pada Allah. Allah memang akan ampunkan saja taubat kita. Tetapi kalau kita tak jaga hubungan kita dengan manusia, dan manusia tu tak redha dengan kita, Allah pun cukup takkan redha walaupun amal kita ni banyak juga. Tu begitulah. Saya tak nak tuduh apa-apa, tapi itulah kalau tengok daripada cerita tu. Mungkin dia ada, sebab tu orang cakap bukan sekadar anak saja yang derhaka terhadap orang tu. Sebenarnya orang tu pun boleh jatuh derhaka pada anak sekiranya dia tak menjalankan tanggungjawab tu kepada anak dia. Tak jalankan amanah dia. Ya. So, sebab juga tau cerita ni macam ni tau sebenarnya tau. Kadang-kadang yelah niat dekat hati pergi luar negara, pergi tempat orang nak cari rezeki. Niat asal tu sebab nak tanggung anak, nak tanggung isteri. Tapi kita tak tahu masalah dia apa. Kita tak tahu yang tu, kita tak boleh nak judge, tak boleh nak hukum pun. Betul. Kan? Tapi mungkin dia ada kesilapan dia yang dia buat, mungkin dia tak dapat nak bagi duit tu ke anak dia ke bini. So menjadikan keluarga dia tak redha dengan pemergian dia. So bila satu tahap, bila dia dah tak ada kat muka bumi ni, tak ada orang pun yang peduli. Ya, betul. Dan waktu saya dapat report, sebenarnya kita orang baru tahu selepas jenazah tu dikebumikan, sebenarnya dia dah lama dah meninggal. Dia tu dah lama. Baru dia dapat kontak dengan kita orang. Sebab kad tu ada dekat kawan dia. Kita ada bagi dia kad ahli tu lah. Kad tu ada dekat kawan dia, dan kawan dia ni takut nak pergi balai sebab kawan dia tu kosong. Tak ada permit. Faham. Kan, akhirnya ada orang yang bantulah kan. Macam-macam marah kisah dia. So begitulah Nas. Takut tau sebenarnya. Yelah macam kau cakap kan, kita cerita ni bukanlah nak bagi tunjukkan aib kat siapa-siapa. Bukanlah cerita ni nak menghina, memburukkan siapa-siapa, bukan. Tapi apa yang kita boleh dapat daripada apa yang Acap punya cerita ni adalah macam pengajaran tau buat kita. Kita boleh belajar daripada kesilapan yang orang buat. Tapi bukanlah kita ikut dia. Macam apa yang baik tu kita grab, apa yang tak baik tu janganlah buat. Betul. Kan? Tapi apa yang berlaku ni kan mengingatkan aku, yelah kita pengetahuan kau Cak, hari ni birthday aku Cak. Oh lama. Okay. Birthday yang ke-10 to you. Okay, birthday aku lah. So kau cerita ni pasal isu seorang bapa dengan anak tau. Aku seorang bapa. Dan hari ni aku petang tadi, sepanjang satu hari ni aku keluar dengan anak dengan bini aku lah. So dia macam auto masuk kat dalam otak aku tau. Yelah kita nak mencari rezeki kan, nak mengharapkan keredaan. Bukan setakat reda dengan Allah, reda bini dengan anak pun nak kena reda juga ni dengan apa yang kita bagi ni kan. Tapi bila kau cerita macam ni, dia buat macam tu, aku rasa macam yelah sebab lah kan. Silakan minum. Minum jap. Jangan segan-segan. Aku Cap aku ada masalah lah bila ada cerita berkaitan dengan bapa dengan anak, anak dengan mak dengan, sebab benda-benda ni bermain dengan emosi lah Cap. Betul. Bermain dengan emosi. Betul. Dan cerita ni saya belum lagi buat cover kot dekat mana-mana saya punya channel lah. Just hari tu adalah macam dalam live tu orang tanyalah macam ni pengalaman tu, cerita pendek-pendek je lah. Saya tak buat, belum lagi buat yang sepenuh full cover cerita pasal pengurusan jenazah. So eksklusif lah hari ni saya beritahu. Mungkin selepas ni saya akan lebih banyak kepada recording punya version, dan kita akan run betul-betul run kita punya siri dari file pengurusan jenazah. Korang dengar tu. Korang kena dengar tu. Korang jangan, yang mana belum subscribe Acap si tukang cerita ni, pergi channel dia kan, korang tekan button subscribe tu, lepas tu korang jangan tekan je, korang kena dengar sekali. Sebab Acap ni dia antara orang yang rajin buat live. Dia rajin buat live, dia rajin buat cerita dengan aku sebenarnya suka juga dengan channel kau. Aku selalu juga singgah channel kau Jap. Selalu juga layan-layankan kau kan. Yelah.
Kadang-kadang nak dengar juga cerita secara live ni kan. Tapi kalau korang yang minat live, korang kena pergi terpacap. Tapi dia baru cakap dengan aku yang dia nak buat recording punya version lah. Kita akan yang untuk dari file pengurus jenazah tu kita akan buat recording punya version. Sebab kita tak boleh nak buat live sebab cerita dia panjang. Kalau kita buat live takut orang apa benda dia bil ni. Benar. Kan? Sebab live tu biasanya kita akan buat cerita yang pendek-pendek je. Yalah, 7 minit punya cerita kan. Macam tu. Dan lagi satu, saya takut kalau kena cerita file jenazah tu, kena cerita yang bermain dengan emosi. Saya takut saya tak boleh nak sampaikan cerita tu. Sebab ada satu lagi cerita yang bermain dengan emosi saya juga. Dan saya rasa benda ni lebih pada macam nampak benda tu crime. Boleh saya teruskan, Anas? Terus. Keep it up. Okay. Cerita sikit. Saya berkecimpung dalam bidang pengurusan jenazah warga asing ni bermula pada tahun 2016 ataupun 2015. Dan kes pertama saya adalah menguruskan satu jenazah wanita. Waktu tu pagi tengah sarapan, dan kami dapat panggilan daripada ejen kita orang lah, ejen yang menguruskan warga asing ni lah, Cina. Halo Aslaf lah, dia kat situ. Tolong sama saya boleh tak? Kenapa ni? Saya punya orang ada mati lah. Mati lah. Kat mana? Mati kat mana? Mati dekat Lumau. Sini darah banyak lah. Darah banyak kata dia. Okey. You tunggu sana. Cepat lah. So kita dapat nasihat daripada pengurus jenazah kita. Call polis dulu. Call polis dulu. So call polis dengan call ambulans, dia orang pun datang. So masa kita orang datang tu sempat lah kan, polis datang, kita pun datang sampai. Bila kita orang masuk dalam rumah tu, Nas, macam crime scene, Nas. Dekat mana? Ruang tamu rumah. Darah bersepah-sepah. Dan saya nampak seorang ibu yang sedang mungkin tengah tercungap-cungap, dan di celah kelengkangnya ada baby yang keluar daripada rahimnya. Astaghfirullahaladzim. Dan baby tu nyawa-nyawa ikan terjerut dengan tali pusatnya sendiri. Kita beranak kat situ. Dia beranak kat situ, Nas. Dan dia seorang warga, saya tak nak sebut nama negara dia lah. Dia negara jiran kita lah. Negara jiran kita. Dan suami dia yang seorang ni negara jiran bahagian selatan, yang seorang lagi dia punya suami ni negara jiran sebelah atas. Okey. Kalau kita negara jiran belah selatan tak banyak pun. Kan korang tahulah yang mana kan. Dan anak-anak dia masih kecil lagi, duduk dekat dalam bilik dengan keadaan yang ketakutan. Suami dia pula huru-hara masa tu. So saya tanya pada suami dia, isteri nak bersalin, kenapa kau tak pergi hantar dekat hospital? Dia kosong, tak ada dokumen, takut kena tangkap. Kepala saya masa tu memang memaki yang dia lah. Cakap kerajaan Malaysia tidak begitu zalim, tak kejam pun. Kalau dia tak ada dokumen apa sekalipun, kau hantarlah pergi hospital. Ni sekarang ni jadi apa ni? It's about humanity ni. Kerajaan kita tak zalim. Lepas tu nanti baru kita kira nak tangkap ke nak apa. Yang penting settlekan dulu yang ini. Kenapa kau tak hantar? Anak dia dah biru, Nas. Kan? Allah. Bini dia dah cungap-cungap dah masa tu. Darah banyak. Memang ya Allah. Tengok dah main dah ni. Dan polis datang. Polis tangkap, bawa suami dia pergi balai. Dan jenazah, bukan jenazah, beberapa minit kemudian dia punya nadi, baby dah memang pergi dah. Baby memang dah tak ada lah. Yang mak meninggal lah baby dia. Baby meninggal kat situ juga. Dan mak dia pula masih ada nyawa lagi dan terus dikejarkan ke hospital. Bila dikejarkan ke hospital, kita orang baru sampai office, hospital dah call, meninggal. Sudah, kita orang macam mana ni? Itu pertama kali ni. Itu kita orang first punya experience lah macam nak uruskan jenazah untuk warga asing ni kan. So, macam-macam dia punya kendala, Nas. Macam-macam lah dia punya kendala tu. Nak dapatkan waris tu tak ada masalah sangat, memang dapat lah. Jadi bila kita telefon waris dekat sana, dapat bercakap dengan bapak dia, bapak arwah ni lah. Tapi lepas tu dah borak-borak semua. Dia mati, dia meninggal sebab apa? Saya cakap, dia bersalin lah. Dia bersalin? Gimana yang boleh bersalin di sana? Ini suaminya di sini. Baik. Yang tu pelik tu. Itu saya pun pelik, Nas. Saya pun pelik. So kita tak nak judge apa-apa, kita just nak uruskan jenazah. Jadi beginilah ya Pak ya, saya cakap dengan dia.
Saya ini di sini tanggungjawab saya nak urusin jenazah anak bapak. Jadi saya minta kerjasama daripada bapak untuk sediakan maklumat-maklumat ataupun dokumen-dokumentasi yang saya mau. Bisa ya pak ya? Saya kata gitu. Ya bisa pak, segera saya lakukan. Segeralah dilakukan. Sampai beberapa jam kami dapat dokumen. Dihantar melalui WhatsApp. So, kita orang tu pergi hospital. Kat hospital itulah yang berlaku macam-macam perkara Nas. Diuruskan jenazah perempuan ni. Kan? Dia tak adalah sampai muka dia lebam-lebam ke apa, tapi dengan tiba-tiba je ustazah nak uruskan tak ada. Lepas tu darah yang tempat dia keluarkan tu tak berhenti-henti darahnya. Allahu Akbar. Tiba-tiba kargo pula delay, tak boleh nak hantar. Jenazah ni nak kena bawa balik ke Ni Indonesia. nak kena bawa balik ke Indonesia. Kargo pula delay, tak ada. Lepas tu kargo penuh sampai 3-4 hari. Oh, macam-macam Nas. Untuk uruskan kes tu saja 2 minggu kita ambil masa. Kita orang hari-hari kena tekan dengan dia punya keluarga. Bila nak hantar. Cakap sabar pak ya, sabar. Di sini ni banyak kendalanya di sini dia cakap. Tu, dan alhamdulillah lah dapat diuruskan jenazah tu. Cuma ada satu lagi masalah. Negara Indonesia tak terima anak ni Budak untuk dihantar ke sana. Oh, Negara pun tak terima juga. Kita cakap nanti boleh potong kan? negara apa kau cakap tadi? Negara Tak apa, nanti aku cut. negara Indonesia. So negara yang nak dihantar ni tak terima anak ni. Negara kita pun tak terima. Sebab anak ni lahir tanpa dokumen. Ibu dia pun melahirkan dan ibu dia pun tak ada dokumen dan tak dapat nak disahkan siapa orang ni warga negara mana. Kita tak boleh nak lawan, tak boleh nak apa sebab itu memang undang-undang. Betul. Jadi macam mana nak uruskan? Sini tak terima, sana tak terima. Kemudian kita berbincang dengan pihak polis. Macam mana ya bang Cik Tuan macam mana? Macam inilah. Kita kapankan sekali satu. Ibu tu anak tu diletakkan celah kengkang ibu, dikafankan kat situ. Kemudian kita bagi tahu waris kat sana, nanti masa nak ke bumi ada nak lagi seorang. Tapi tolong jangan bagi tahu pada kerajaan sana lah. Kalau tak nanti kena apa-apa kan. Just ke bumi biasa je. Bisa pak, bisa. Bawa. Dan dekat situlah berlaku drama di mana suami dia mempertikaikan kenapa isteri dia boleh ada anak sampai 3 orang kat Malaysia, sedangkan isteri dia dah 6 tahun tak balik. Okay, maksudnya pelik tu. Ya Nas. So kita orang jadi orang tengah. Saya tak tahu pak gimana. Saya tak tahu mas. Yang saya ini urusan saya cumalah urusin dia kematian dia, urusan dia ke hospital ketika dia sakit, urusan kerjanya sama majikannya gimana, itu saja. Yang urusan-urusan lain dia mau Peribadi tak campur. Saya tak campur, cakap tak campur. Ya saya tahu pak itu, tapi gimana ini. Ya beginilah pak. Nanti jenazahnya sampai di sana, bapak tanya sendiri sama jenazah itu. Kau dah hilang sabar ke apa? Aku dah hilang sabar nama tu. Kan? Sebab dia rasa macam dia dikhianati lah. Yalah, betul. Kan? Dan masa nak hantarkan jenazahnya tu pun berlaku macam-macam lah. Delay flight, coffin pecah. Ya Nas. Dan sampai dekat sana, bila dah jadi kecoh macam itu, kan? Orang kata ibaratnya macam inilah. Aku kenangkan anak yang kat situ je. Kalau tak kenangkan anak ni, aku tak terima ni budak perempuan ni. Dia cakap macam tu. Dan sampai tahap dia kat sana tu, tak tahulah dekat negara tu dia ada satu tanah perkuburan yang khas untuk keluarga-keluarga dia je kan. Dia tak dikebumikan dekat tanah perkuburan keluarga dia, kat kampung lain. Anak dekat situ, budak tu kat situ, dan dia dihantar ke tempat lain. Sampai macam tu sekali. Allahu Akbar. Aral dia macam itu sekali. Ya Nas. Dan banyak lagi lah berlaku kejadian-kejadian yang ada satu jenazah yang saya uruskan, yang itu mudah sangat. 2 hari dah settle. Yang datang mudah betul Ya betul. Dia meninggal pagi, tengah hari telefon waris, 2-3 jam dapat dokumen, telefon kedutaan, terus keluar surat, besok dah boleh bawa balik negara dia. Ya Nas, cepat. Dan masa nak kebumikan tu Nas, masa nak kita nak sembayangkan dia, kita mandikan dekat satu masjid dekat kat Petaling Jaya masa tu.
rezeki dia masa tu selepas solat Jumaat. Ramai. Penuh Nas. Penuh masjid tu. Tak tahu daripada mana orang datang. Orang Indonesia. Orang Indonesia ada, orang Malaysia ada kan. Lepas tu sorang-sorang pergi kat coffin dia untuk dihantar balik ke negara asal. Dia kena masuk dalam coffin. Sorang-sorang datang kat coffin. Banyak Nas duit masuk dalam tu. Aku cakap ni duit ni letak dalam ni nak buat macam mana ni? Nak dihantar ke sana ke macam mana? Lepas tu adalah seorang tu dia punya waris dia datang, dia ambil balik duit tu. Dia gunakan duit ni untuk urusan lain lah. Untuk bayar kami ke, untuk urusan perkhidmatan-perkhidmatan yang lain lah. Tak apa Pak, yang ini urusan duit ni serahkan kepada kami, nanti kami akan serahkan ke madrasah. Madrasah cakap. Sebab yang saya kenal jenazah ni hanyalah pekerja kontrak. Madrasah apa? Ya ini guru ngaji Mas. Ya ini guru ngaji. Dia pagi kerja kontrak, nanti maghrib dia ajar ngaji di tempatnya. Jenazahnya Nas, yang kali ni jenazah ni saya masuk. Ya Allah Nas, memang mudah sangat mandikan dia. Tekan perut tu macam kentut je keluar dia punya najis itu. Dah. Lepas tu jenazah ni senyum je. Senyum je sampai dikapankan tu macam dia tengah tidur je kat dalam coffin tu tau. Rezeki dia. Diceritakan kepada saya sebelum jenazah tu nak pergi. Dia kata dia sempat cakap dengan kawan-kawan dia lah. Masa aku dah sampai ni. Ni harta-harta aku, dia siap bagi-bagi duit gaji dia ni, nanti bagi dekat sini, ni bagi kat sini ni. Aku takut esok aku nak pergi. Dia cakap macam tu. Dia dah tahu je Macam dia dah tahu. Dan betul besoknya tu dia meninggal dalam sujud. Pukul 4.30 pagi. Dia solat tahajud dan masa subuh tu orang tengok dia ni sujud lama sangat. Jadi bila disentuh dah sejuk dah. Biasanya kalau orang yang meninggal lebih daripada beberapa jam dia akan jadi keras kan. Ni tak, lembut je. Jenazah dia lembut, boleh dikiamkan, boleh diangkat pun. Masa tu yang angkat jenazah dia cuma 2-3 orang, memang senang lah, memang mudah sangat lah. Dan bila dihantar ke negara, ini mungkin saya boleh sebut lah, negara Indonesia. Dia hantar video pada saya. Ada keluarga dekat sana lah, ada video dia. Terima kasih Mas kerana urusin nama-nama dia, nama sekian-sekian kan. Kami di sini mengucapkan jutaan terima kasih kepada penguasa Malaysia kerana urusin mayat jenazah ni. Dia hantar video dah macam Perdana Menteri meninggal lah. Dia punya ramainya tu. Rupanya kat sana dia ada madrasah. Yang bukan orang biasa, bukan calang-calang punya orang lah. Bukan calang-calang punya orang lah. Tapi pengajaran dia kat sini geng Kau tengok, kalau korang tengok dia, memang macam orang yang pekerja-pekerja Indonesia biasa ni lah kan. Sempoi je, biasa je. Dia tak ada nak pakai serban ke apa. Dia ngajar ngaji pun dengan t-shirt, dengan kain plekat, pakai kopiah gitu je. Tapi solat malamnya tak tinggal. Solat 5 waktunya tu dijaga. Itu yang itu membuatkan saya masa tu uruskan jenazah dia macam, ya Allah, teruknya aku ni. Kalau aku diambil saat ini, apa nak jawab kat bawah tu Nas? Betul. Kita ni sibuk sangat kan. Dia kerja berat tu bro. Kerja kontrak. Kerja kontrak kau tahulah, angkat batu, angkat simen. Kan, tapi boleh je buat amal, buat ibadat. Betul. Kadang-kadang terasa diri kita ni Nas, apa alasan yang kita nak bagi sebenarnya Nas. kan. Ni dah berkaca dah mata saya sebenarnya ni. Sebab sepanjang saya menjalankan tugas saya sebagai pengurus jenazah, saya tak adalah memandikan jenazah ke apa. Saya cuma just uruskan dia punya dokumentasi. Koordinate lah ke mana dia pergi, sana ke mana kan. Betul. Lepas tu kita orang akan claim insurans apa benda semua tu tugas saya lah. Tapi kebanyakan kes tu saya berada di tempat kejadian. Bukan tempat kejadian, tempat di mana dia diuruskan. Jadi banyak tamparan yang saya kena sewaktu urusan tu di jalan. Betul. Uruskan jenazah budak-budak pun saya pernah. Dan Cabaran dia tu, dan dia macam mana nak cakap dia tamparan lah Nas. Dia menampar muka kita. Kau sedar lagi tak ni? Kau dah sedar belum? Aku dah tunjukkan kau ni. betul. Dia ibarat macam Allah tu tusunkan saya pergi buat kerja ni.
Nak tunjuk ke? Nak tunjuk kau buat benda ni selama ni salah. Ni caranya. Kalau kau buat benda ni juga, ini akan jadi kat kau. Dia macam tu Nas. Tapi bagus juga kau cerita kat sini. Kan kau sharekan cerita ni bagus juga sekurang-kurangnya kita berkongsi. Kan? Berkongsi sebenarnya apa yang kita buat hari ni di muka bumi ni. Kan? Sebelum pergi dah dibayar dulu dah tu. Ya, betul. Tu consider dibayar dah tu. Ya, betul. Kan? Aku nak cakap lebih-lebih, aku pun bukannya lah pandai. Aku bukanlah orang pandai-pandai beragama ni. Aku sendiri adalah golongan-golongan pendosa. Bak patah kata kawan aku. Kan? Dia kata golongan pendosa. Alright? Sama lah macam aku ni kan. Kita bukan orang yang perfect lah. Ya, betul. Kan? Tapi kita sentiasa berusaha lah untuk jadi lebih baik. So cerita yang kau sampaikan ni sedikit sebanyak dapat. Memang banyak manfaat lah sebenarnya yang kau kongsikan ni. Dia macam ni Nas. Dia ada satu lagi Haji Jonet dia cakap dengan saya. Kita ni semua ni dilahirkan tak ada yang jahat. Semua lahir semua baik. Betul? Ibarat kain putih. Sebab datangnya tu daripada Tuhan. Tuhan tu baik ke jahat? Dia tanya aku. Ya Tuhan tu baik. Orangnya orang Jawa. Dia baik tau Wak. Dia gitu lah kan. Yo Gusti Allah itu dia baik tau. Dia cakap. Kok lahir kau dah boleh label orang tu jahat, orang tu ni kan. So kita ni lahir semuanya baik. Cuma bila sampai kat dunia, pilihan dekat tangan kau. Allah takkan tolong kau nak pilih mana. Dia dah tolong dia dah memang dah aturkan jalan hidup kau. Betul. Tapi dia akan bagi kau ujian sama ada kau nak pilih yang mana. Aku dah bagi kau jadi orang baik, kau nak pilih yang mana? Betul. Kan? Aku dah bagi kau guideline, Quran ada, sunnah ada. Aku dah bagi kau guideline dan aku bagi kau ujian ni. Aku bagi kau ujian. Contohnya macam baru je aku share dengan penonton semua cerita pasal transgender punya ni. Transgender punya pengurusan jenazah. Dia bagi pilihan, dia bagi ujian yang kau ada. Ni contoh kau ada rasa macam feminin dalam diri kau. Adakah kau akan teruskan begitu sedangkan kau tahu benda tu salah? Betul. Kan? Okey, lagi satu dia bagi kau rasa aku nak mencuri. Aku nak buat jahat. Sedangkan kau tahu benda tu salah. Tapi kenapa kau nak buat juga? Betul. Kenapa kau nak teruskan? Kenapa kau nak teruskan? Sedangkan aku dah bagi guide. Dan yang itu diri sendiri. Dan yang masyarakat pula. Kenapa tidak kau pimpin orang-orang begini? Kenapa dan kau nampak pilih menghukum, betul tak? Kenapa kena pilih menghukum dan mengecam? Betul. Kenapa tidak kau pimpin? Nama pun pemimpin. Kenapa tidak kau pimpin mereka? Betul. Kenapa asatizah kita ni ada yang sebahagian, bukanlah semua, segelintir kecil yang mengecam perkara-perkara macam ni? Kenapa tidak kau datang dekat dengan orang itu, berikan mereka? Mereka ni bukan apa. Dia orang ni tak tahu benda tu. Bila dia tak tahu, dia jadi menyimpang lah, dia jadi sesat lah. Jadi bila ada orang yang guide dia, ada orang pimpin dia, mungkin dia boleh berubah. Tapi kalau dia tak nak berubah, itu pilihan dia. Betul. So lagi satu contoh saya boleh bagi, penagih. Kenapa kita nak pandang slack kat penagih ni? Ada kawan aku seorang penagih, akhirnya jadi penagih semula disebabkan oleh persepsi masyarakat. Betul. Kita normal lah Cap. Kalau kita bercakap pasal soal persepsi ni Cap kita sebagai manusia ni, lebih-lebih lagi orang Malaysia dah ni typical Malaysia kita memilih menghukum. Lepas tu baru kita kaji. Contoh kita nampak dekat tepi jalan, contohlah aku nampak orang kat tepi jalan tengah bertepuk sampah. Ini mesti gaduh ni, Cina dengan Melayu ni gaduh ni. Padahal memang baik je tu bertepuk sampah. Kita lebih memilih untuk menghukum dulu. Kan, barulah kita judge. Kan. Sebab benda ni aku tak nafikan lah, sebab memang normal manusia sekarang ni ada masalah macam tu. Betul. Itu adalah salah satu mental illness juga. Yang banyak berlaku dekat orang-orang macam kita. Bukan, aku tak nak sebut orang macam kita sendirilah. Yelah. Kita adalah part of benda ni jugalah. Kadang kita sendiri pun macam itu juga Anas kan. Ni sebenarnya kita ni, saya dengan Anas ni bercakap depan cermin sebenarnya kan. Kita ni bercakap depan cermin kita sebagai content creator ataupun influencer ke atau YouTuber atau apa sajalah panggilan kami sebenarnya bercakap depan cermin kan. Kami cakap itu adalah untuk diri kami, dan kalau ada manfaat untuk anda, alhamdulillah. Betul. Kita ni selain daripada kita kongsikan cerita, kita kena kongsikan juga tujuan dia. Ya, betul. Kan? Apa tujuan kita sampaikan cerita ni? Kalau tujuannya untuk menggembirakan penonton lah tujuannya. Ya, betul. Ada kadang-kadang di samping tujuan kita untuk gembirakan orang,
kan lebih baik kalau kita datangkan sedikit manfaat buat orang. Ya, betul. Kan bila manfaat tu orang dapat, secara tak langsung kita pun dapat dia punya pahala tu sekali. Ya, betul. Sebab tu kalau zaman sekarang ni orang mungkin tak tahulah orang bayi-bayi orang lain, bayi-bayi aku, bayi-bayi engkau. Kita lebih gemar bercerita benda yang aku selalu cakap lah dengan dia aku, konten yang kita buat ni dia akan berada dekat dalam social media mungkin forever tau Jap. Ya, betul. Kan? So kalau kita buat benda adalah salah, benda yang mendatangkan keaiban untuk orang, mendatangkan keburukan sekalipun, menghina, kan, yang akan mendatangkan benda-benda dosa buat kita, dan benda tu disimpan dalam internet ni forever Jap. Ya, betul. Dan saham tu naik. Saham tu sentiasa naik kan. Tapi kalau benda tu yang kita kongsikan manfaat dia tu, benda yang baik, Ya, betul. pun disimpan forever juga. Ya. Pahala tu dia akan berterusan. Ya, betul. Kan? So kalau nak buat konten tu, pastikanlah kan, pastikan yang manfaat sikit. Adalah manfaatnya. Kadang-kadang berjoget tu nampak macam tak manfaat, tapi sebenarnya ada manfaat dia. Orang pandai berjoget, orang terhibur, tu manfaat. Kita taklah cakap semua benda tu adalah salah. Ya, betul. Kan? Tapi sekurang-kurangnya adalah manfaat yang kita boleh dapat. Ya. Okay, Jap. Betul. Okey. Sebenarnya panjang ni. Betul. Kan? So, nak minta maaf lah Anas kan. tak ada hal. Mungkin malam ni cerita tu tak berapa seram, tapi seram dia lebih kepada Ini adalah pengajaran yang kita boleh share. seram dia lebih kepada apa kita nak jawab kat kubur ni. Yelah, betul. Bila masuk dalam sana ni, bila tengok depan mata alamak jadi macam ni, aku buat benda yang sama kan. Tu macam itulah cerita dia. Tapi Jap, terima kasih Jap atas cerita ni Jap. Sebenarnya aku seronok juga dengar. Kan selalu dengar cerita seram, tiba-tiba dengar cerita pasal orang yang sendiri berurusan dengan jenazah ni, menguruskan jenazah warga asing. Bukan senang aku dapat pengalaman orang cerita-cerita macam ni. Aku rasa Jap, kalau kau cerita lagi ni jadi lagi panjang ni, aku rasa kau perlu datang lagi sekali ni Cap. Untuk next episode ni Cap. Kalau kau sudilah. Manalah tu Acap ni dia sebenarnya berjimat kat Kuala Lumpur. Ya, betul. Kan? Tapi dia orang Johor sebenarnya. Tapi kalau dia balik Johor ni, kilok lah dia sekejap. Alright Cap. Boleh. Okay Cap. InsyaAllah. Sebelum aku nak tamatkan malam misteri Cap, kata-kata akhir sikit Cap. Penggulungan lah untuk penggulungan. Kalau Tak kata-kata kisah. akhir tu macam Aku suka gunakan kata-kata akhir. Okey. Penggulungan kita pada malam ini, pertama sekali terima kasihlah kepada tim Malam Mistik kerana menjemput saya pada malam ini. Saya sangat berbangga lah dapat duduk dekat studio yang cantik ni kan. Saya punya studio cikai je. Bila masuk sini rasa macam kecil je kita. Tak kan. ada. Kan tu saya syukur alhamdulillah lah dapat berkongsi dengan Anas dan juga para penonton di luar sana. Dan pesanan saya satu je lah. Macam saya cakap awal tadi, hablum minallah, hablum minannas. Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan manusia, insya-Allah hidup kita akan tenang. Dan dunia dan akhirat insya-Allah. Ini pesanan untuk diri saya sendiri juga sebenarnya. Dan untuk semualah. Dan kalaulah penyampaian di Malam Mistik dan juga di channel Situkan Cerita ni bermanfaat untuk anda, kan? Alhamdulillah. Kan, doakan kami supaya dapat terus memberi konten-konten yang bermanfaat untuk anda semua. Dan jangan lupalah tekan butang subscribe tu untuk kami. Okay. Betul. Yang tu penting tu. Yang tu penting kan. Yang tu penting. Alright guys. Okay, aku minta je sebaik korang kan. Yang mana belum subscribe channel Acap Situkan Cerita ni, korang pergilah ke channel dia, pergi subscribe dia. Tengoklah konten-konten yang dia buat, support content creator local. Okay. Tapi korang tak payah risau, aku akan tinggalkan link dia juga dekat bawah ni supaya yang lebih mudah lah korang nak cari. Tak payahlah nak cari mana nak search kan. Kau tinggal tekan link je kat bawah ni, nanti aku letak. Alright Cap. Alright. Okay. Cap, aku nak ucap terima kasih sebab datang ke studio aku ni. Studio yang tak seberapa, kau tak payahlah puji-puji sangat. Taklah hebat mana pun studio aku ni. Kan, bukanlah macam studio TV3 tu. Jauh sekali. Alright. Cuma aku nak minta maaf juga kalau ada tersalah cakap ke apa kat kau. Alright. Tapi Cap, aku kena datang lagi. Alright guys. InsyaAllah. Okay, hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik Podcast. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan berurusan dengan setan kalau nak hidup korang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Lain macam pesanan dia. Jangan berurusan dengan setan. Jangan berurusan dengan setan Cap kalau nak hidup korang bahagia. Tapi betul lah tu sebenarnya. Malam Mistik Podcast.